Ya. Okey, hari ini kita sambung. Okey, tajuk kita keperluan kriptografi. Masih ingat kita dah itu minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan sejarah kriptografi berasal daripada perkataan mana? Yunani, kan? Sekarang kita tengok apa keperluan kriptografi. Okay, keperluan kriptografi. Sekarang ni zaman awal ni dikenali sebagai zaman era cyber. Betul, era cyber. Maklumat lebih cepat sampai. Kan? Dulu nak hantar maklumat guna postman, tulis surat. Sekarang ni tak payah. Hantar email, ada spot sampai. WhatsApp, Telegram, apa lagi media sosial banyak. Facebook, Instagram, apa lagi media sosial. Orang berperan dalam cyber sekarang. Jadi dalam zaman era cyber ni, keselamatan data amat penting. Keselamatan data amat penting pada era cyber. Jadi salah satu mekanisme keselamatan data ialah kriptografi. Apa yang dimasukkan dengan kriptografi? Keselamatan data, rahsia, kerahsiaan. Atau sejarah tadi, Mat. Okey ya. Mungkin boleh keluar soalan macam tu. Apa yang dimasukkan dengan kriptografi? Okey. Jadi teknik yang menukarkan maklumat kepada bentuk yang tidak dapat dibaca atau difahami dengan menggunakan kekunci. Ini teknik kriptografi ya. Awak hantar mesej kepada kawan awak. Jadi mesej masa kita hantar mesej tu dalam bentuk yang tidak dapat difahami oleh orang lain. Kalau ada orang lain ambil mesej tu, dia tak dapat baca, tak tahu. Hanya kawan penerima saja yang tahu. Dia menggunakan teknik kriptografi ya. Atau menggunakan kekunci. Yang ada kunci saja boleh buka mesej awak. Itu maksudnya lebih mudah. Jadi ada kunci tak boleh buka. Menukarkan maklumat kepada bentuk yang tidak dapat dibaca. Itu masuk kriptografi. Menukar maklumat kepada bentuk yang tidak dapat dibaca atau difahami oleh orang lain, kecuali si penerima tu dia ada kekunci, dia ada kunci nak buka, unlock mesej tersebut. Ini contoh plain text. Awak hantar mesej dalam bentuk plain text. Plain text lah, plain text tu boleh baca. Lepas tu awak encryption, dia akan jadi ciphertext. Ciphertext ni tak boleh dibaca. Lepas tu si penerima ni untuk nak baca balik plain text tadi, untuk jadikan semula plain text, dia ada proses description. Yang ni encryption and D. Ni dia lock, ni dia unlock. Tengok proses betul-betul. Tulis ayat ni. Nanti kita akan masuk lebih detail. Encryption ni maksudnya penyulitan. Encryption kita menyulitkan. Penyulitan. Description ni maksudnya nyah sulit. Nak buka balik. Jadi bila daripada plain text kita buat proses penyulitan, dia akan jadi ciphertext. Text yang tidak ada makna. Orang tengok tak tahu nak baca, tak tahu masuk. Nanti kita tengok macam mana proses dia. Jadi bila sampai kepada si penerima,
dia kena nyah sulit balik. Dia kena balik terjemah. Dia yang tahu. Dia ada kunci untuk menterjemahkan cipher text. Untuk dia nak baca balik mesej yang dihantar oleh orang pertama. Ini proses. Secara ringkas nanti kita akan masuk lebih detail. Habis keperluan kriptografi. Okey, yang seterusnya, keselamatan kriptografi. Seterusnya, keselamatan kriptografi Jadi ada 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Ada 4 kepentingan. Jadi dah soalan pun mungkin boleh tanya, apakah nyatakan kepentingan kriptografi? Maka dia bagi 4. So, kena ingatlah. Ada 4 lah. Mungkin boleh keluar dalam bahagian B. Boleh keluar dalam bahagian B Jadi 4 kepentingan. Yang pertama, kerahsiaan. Yang pertama, kerahsiaan. Ini kepentingan kriptografi. Maksudnya kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi. Perlu dilindungi supaya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi maklumat yang kita hantar melalui rangkaian komputer, email ke, ataupun kita buat transaksi perbankan atau duit ke, jadi maklumat melalui rangkaian komputer ni dia perlu dilindungi supaya orang lain tak boleh hack. Tahu hacker? Orang yang bijak tu jadi hacker. Dia boleh hack sistem bank. PT dalam bank tu masuk ke akaun dia. Tapi tak boleh lari, akhirnya terjatuh juga. Jangan pula awak belajar programming jadi hacker. Mencuri zaman cyber, mencuri alam cyber. Sama alam cyber dengan alam kenyataan ni. Ada orang cakap bohong dalam cyber, menyampaikan berita palsu, ramai Jadi tak semestinya kita percaya. Okey, kena berhati-hati. Ini yang pertama, kerahsiaan, kepentingan dia. Okey, seterusnya pengesahan, authentication. Kita pengenal pastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi. Maksudnya, maklumat yang kita terima tu, kita perlu kenal pasti dulu dan kita sahkan. Contoh nama pengguna dan kata laluan. Untuk melindungi, untuk membuat pengesahan, untuk melindungi maklumat data tersebut, perlu ada nama pengguna dan kata laluan. Seperti awak masuk fraud tu lah, kan? Masuk nama awak, masuk kata laluan awak. Jadi akaun tu awak punyalah. Ini yang penting dalam sistem bank, dalam website ke, perlu ada kekunci. Tujuan apa? Kita kena data tersebut kena dikenal pasti dan disahkan untuk keselamatan data. Awak pernah guna bank online tak? Bank online. Tak pernah guna? Ada kad bank tak? Bank mana? BSN. Oh, sebab dapat duit. Dapat duit wang. Beasiswa kan? Awak pergi register tak? Untuk jadikan dia online. Dia kena register dulu. Kad tu nombor kad, nama awak, nanti awak akan dapat username dan kata laluan. Awak boleh pindah duit melalui bank online saja. Tak perlu lagi pergi bank beratur semua sekali. Bayar bil pun online saja. Nak bagi duit ke mak atau online saja. Macam cikgu bagi duit ke anak cikgu. Anak cikgu dia belajar tempat jauh. Jadi kalau nak duit, cikgu hantar dengan online saja. Masukkan dalam bank dia. Itu je.
Tak perlu lagi ambil cash money kiring. Nak pergi pula lupa jauh. Lambat lah. Ni yang kedua kepentingan dia, pengesahan. Sebab apa perlu pengesahan? Kerana untuk menjaga keselamatan data. Okey. Yang ketiga, integrity. Okey. Integrity. Apa maksud integrity? Ada kawan bertanya. Apa maksud dia? Perkhidmatan keselamatan yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Maksudnya kepercayaan. Boleh? Kepercayaan. Integrity maksudnya kepercayaan lah. Maksudnya perkhidmatan keselamatan yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh orang lain. Contohnya, transaksi perbankan yang dilakukan selamat dan tidak dicerobohi oleh pihak lain. Maksudnya kita menggunakan perbankan secara online tu, dia ada integriti, ada keselamatan, lah, kepercayaan sistem tersebut. Mana orang lain tak boleh nak ceroboh. Tak tahulah kalau awak boleh ceroboh. Orang hantar duit melalui internet, belum sampai lagi awak pun boleh pintas. Mana duit itu masuk ke akaun awak. Ataupun awak pernah terima tak panggilan-panggilan yang mencurigakan. Dia kata awak menang hadiah 10,000 ke. Lepas tu dia minta nombor akaun bank. Ramai yang tertipu. Bila kita bagi nombor bank kita, bila kita bagi password kita, dia pun boleh masuk dalam akaun kita, dia ambil semua. Bukan dia bagi pula duit, dia ambil duit kita pula. Jadi jangan bagi password, jangan bagi ke orang. Dia rahsia, kita seorang yang tahu. Okey. So kepentingan ketiga, dia ada integriti, kepercayaan. Okey. Dan yang keempatnya, dia ada sangkalan. Apa tu sangkalan? Tak pernah dengar. Tak dengar tak sangkalan? Sangkalan maksudnya ada pembuktian. Bahawa penghantar dan penerima maklumat tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan menerima maklumat tersebut. Tiada penafian. Maksudnya awak si A hantar mesej kepada si B. So si A mengaku dia hantar mesej kepada si B. Si B mengaku dia menerima mesej daripada si A. Maksudnya tiada sangkalan. Jadi bila awak terima mesej yang tidak awak ketahui daripada siapa, jangan buka. Tidak ada integriti, tidak ada kepercayaan. Kecuali tengok nama, ni kawan saya, boleh buka mesej tersebut. Pernah kan terima mesej kan dalam telefon, so klik tu, so klik ni, ada tak? Jadi kalau tidak tahu siapa dia hantar tu, jangan buka lah. Biarkan. Bila buka je, dia akan masuk virus. Okey. Jadi ada 4 kepentingan kriptografi. Yang pertama apa dia? Kerahsiaan. Yang kedua, pengesahan. Yang ketiga, integriti. Dan yang keempat, dia ada sangkalan. So ingatlah, boleh ada dalam soalan peperiksaan. Sebab soalan ni boleh dibuat soalan. Okey, itu saja untuk tajuk ni. 2 je.